Welcome to Tritala, Malaysia. My name is Karim Raslan, and this week we're in Taman Sri Murni, Selayang. I know when I say Selayang, you all think I'm in Selangor, but in fact we're in Wilayah. We're on the border between the two. But nevertheless, we're here, deep in the heart of the Klang Valley. The Taman Sri Murni flats are an interesting experiment in self-management. They set up their own joint management body, which has allowed them to take charge of the environment for 480 apartments and over 1,800 residents. It's also created a better place for people to bring up their families. It's safer. It allows families to feel more secure and to keep away from things such as drugs. We're going to be spending time hanging out with Ismail bin Surip, the Bendahari of the joint management body, and then after that with a young lawyer, 28-year-old Ponu, who's essentially grown up here. Okay, I first came to Taman Sri Murni actually last year for my driver, the son who got married, and I was very impressed by the way they'd arranged the wedding out in the Padang over there. Basically everyone had worked together, there was no caterer, it was a question of gotong royong. Every inhabitant from all two blocks and their 480 apartments had turned up, and it was a very kind of joyous event. And as I found out more and more about the apartments and the way it was run, I wanted to come here and spend some time here. I mean, these are low-cost apartments. They're one of the last left in KL, or shall we say the last that were built in '95. These are people from all over Malaysia, Malay, Indian, Chinese, and Malays from Terengganu, from Kedah, from Johor, everywhere. So everybody's been bundled in together, but there's a very strong sense of community. Cik Ismail, sudah berapa lama duduk di sini ya? Sejak tahun 1995. Cik Ismail antara penduduk yang paling awal atau apa? Ya, lebih kurang gitu. Okey. Harga satu unit pada waktu itu berapa? 25,000. Dan saiznya berapa kaki? 520 square feet. Okey. Dan kamar tidur berapa? Dua ya. Tetapi setahu saya sudah ada banyak masalah pada waktu itu dengan pemaju ya dan betul, pengurus ya. Betul. Jadi tolong ceritakan sedikit tentang itu. Okey, ketika tu mungkin dari segi kutipan bayaran yang mana mungkin ada penduduk yang tak begitu sama untuk membayar. Ya. Jadi mungkin pengurusan ketika itu tak dapat menjalankan dia punya tugasan dia lah. Kan? Tugas mereka tu seperti apa? Menguruskan maintenance air, api, kebersihan dan bagai-bagai kan. Ya. Dan lift ya? Ya, dan lift. Dan ketika tu selalu berlaku kerosakan pada lift lah. Lift selalu tak berjalan. So pengurusan ketika tu tak menjalankan tanggungjawab dia di mana yang diharapkan lah. Ya. Tapi saya tak salahkan dia. Kami tak menyalahkan dia kerana dia seperti saya cakap tadi, kutipan tu tak dapat. Jadi oleh sebab mereka gagal dan gagal 3 kali ya. Ya, betul, 3 pengurusan. Jadi persatuan pemilik terpaksa mengambil alih ya. Betul. Okey, tolong kita. Okey, setelah pada itu kami mewujudkan persatuan penduduk untuk memantau masalah ni kan. Jadi sehinggalah daripada dan struktur itu ada AJK, ada wakil dari setiap tingkat ya. Betul. Okey. Kita wujudkan daripada AJK, daripada ketua dia sampailah setiap tingkat tu adalah dia punya tu kan, sampai ke tahun 2009. Ya. Sampai 2009 kita mengambil terus. Ya. Ketika tu pengurusan yang ada tu dah lari. So kita ambil alih. Ya. Kita ambil alih pengurusan tu sampailah ke 2012. Ya. Kemudian diambil alih oleh JMB. JMB ialah
Joint Management Body, Jabatan Pengurusan Bersama. So nampaknya bila kita dah ambil alih tu nampaknya okeylah. Kita yang menguruskan sendiri kan, tidak mengharapkan orang lain. So nampaknya ada kerjasama lah di situ. Jadi apakah lebih senang untuk kutip wang daripada pemilik atau lebih susah? Semasa mana? Kutip wang untuk pembayaran elektrik, air. Semasa kita mengambil alih, nampaknya lebih senang. Kenapa? Kenapa? Sebab kita sendiri yang menguruskan. Kita penduduk sendiri yang IJK itu daripada kalangan penduduk. So penduduk tu pun dah kenal kita pun dah kenal penduduk. So kerjasama tu kita harapkan jika mereka tak bayar, sama juga kita pun tak boleh nak menguruskan. Maksudnya bahan-bahan asas seperti api, air, lift dan sebagainya kan. So daripada situ saya nampak ada kerjasama dan lebih baik daripada pengurusan dulu. Yang mana pengurusan dulu tu dia maklumlah bisnes mungkin kan. Jadi dulu tu pengurusannya bisnes, mereka kalau tak mau bayar kayak tak kisah, tapi sekarang mereka sedikit segan. Betul. Ponu dengan keluarganya antara yang pemilik yang paling awal pindah ke sini ya? Ya benar, Encik, benar. Kami antara keluarga yang terawal di mana kami telah pindah ke Sri Murni ini pada tahun 1955. Pada masa itu saya berumur 10 tahun. Dan sejak itu kami telah menetap di sini dengan aman dan aman. Apa perbezaan suasana sekarang yang boleh dikatakan lain dengan rumah pangsa flat yang lain? Satu-satunya perkara yang sangat menarik di sini adalah perpaduan. Di mana semangat perpaduan yang sudah lama tertanam di kalangan penduduk di Sri Murni ini adalah amat hebat. Dan bagaimanakah perpaduan ini tertanamnya adalah mengikut pelbagai contoh. Antaranya adalah sokan. Di mana sokan itu memupuk semangat ataupun nilai-nilai perpaduan di kalangan masyarakat di sini. Dan sokan itu berbentuk seperti bola sepak. Dan bola sepak itulah mewujudkan satu semangat perpaduan antara lain mengumpul masyarakat. Jadi hubungan antara jiran-jiran itu sangat ketat boleh kata? Sangat kukuh, sangat hebatlah. Jadi apa ni di lantai 6, di tingkat 6, Ponu kenal semua orang di situ. Benar. Bukan saja di tingkat 6, malah di seluruh Sri Murni, kawasan Sri Murni ini saya kenal. Jadi kalau ada acara pernikahan, perkahwinan, semua ikut? Semua kami akan turut serta melibatkan diri. Bukan saja pada masa itu, malah sehari sebelum jamuan perayaan diadakan, maka kami akan membantu menganjur dan turut serta dalam kayak bantu masak, siap-siap semua. Okey. Ponu, Father Ponu kerja sebagai apa? Ayah saya kerja sebagai jurujual di salah sebuah syarikat swasta di Ibu Negara Kuala Lumpur. Dan ayah saya telah bekerja selama 40 tahun. Okey. Dan ibu bapa sudah buat keputusan untuk anda masuk ke sekolah kebangsaan. Kenapa? Apa manfaat buat anda? Saya percaya itu adalah sejajar dengan hasrat kerajaan dan hasrat undang-undang berlembang. Manfaat yang personal. What did you get out of it? Secara peribadinya saya mendapati apabila saya masuk sekolah kebangsaan ini, saya dapat menguasai bahasa Melayu. Dan pada masa yang sama saya dapat berinteraksi menggunakan medium bahasa Melayu ini di antara masyarakat seperti masyarakat Cina, India, Melayu secara mudah. Dan sejak selesai sekolah di sini, Ponu sempat melanjutkan pelajarannya. Tolong ceritakan. Ya benar. Di mana saya telah melanjutkan pengajian saya di Universiti Kebangsaan Malaysia di dalam bidang ijazah sarjana muda undang-undang. Dan seterusnya saya telah berjaya mendapat jabatan tersebut dan menjadi peguam
di salah sebuah firma swasta. Dan banyak melakukan kerja di bidang you're doing criminal law, ya? Ya benar, saya telah membuat pelbagai kes. Ya. Tapi kes-kesnya tidaklah kesnya high profile tinggi. Ya, ya. Kes-kes yang mudah. Tapi masih muda, ya? Ya, ya benar. Ya. Kes seperti apa? Kes cerai, kes keluarga, kes di jenayah, kes berhubung samun, dan sebagainya. Kenapa Anda fikir Anda sebagai penduduk di sini boleh elakkan diri daripada gejala sosial yang banyak kacau-kacau masyarakat dan khususnya anak orang India di tempat-tempat yang lain? Secara peribadinya saya percaya anak-anak muda di Sri Murni ini khususnya tidak terlibat dalam gejala sosial ini kerana terdapat pelbagai banyak aktiviti yang dianjurkan oleh jawatan-kuasa, ibu bapa, anak-anak muda. Misalnya sokan seperti bola sepak, aktiviti jamuan perayaan, gotong royong. Dan dengan penglibatan kami di dalam aktiviti-aktiviti itu, maka masa kami terluang secara berfaedah. Jadi tiada masalah untuk kami terlibat dalam gejala-gejala sosial yang buruk. Dan selain daripada PONU, teman-teman di sini yang sama-sama angkatan kayak di sekolah, apakah mereka sudah jadi sukses juga atau apa? Ya benar, masing-masing mempunyai kejayaan yang sendiri, kejayaan yang boleh dikatakan memang mantap, memang bagus. Dan apa yang penting, mereka langsung tidak mempunyai apa-apa rekod yang buruk lah dari sudut gejala-gejala sosial seperti kes-kes jenayah dan sebagainya. The kampong, in a way, has migrated to the city and has been reconfigured here on a vertical format, but also horizontal across the lines. And this is proof and testament to the underlying wisdom, I feel, of the Malaysian people and their very good sense. We've all got to remember that Malaysians, when left to themselves, will find their own natural way of running things and that they are mutually respectful. Sometimes the problem comes with overzealous bureaucrats and perhaps too much politicking as well.